أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال شيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Apa erti wahdaniyah? Kita sambung balik perbincangan kita kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-29 sin soal apa erti wahdaniyah? 28. Ya, maaf. Muka surat 28. Halaman ke-28 sin soal apa erti qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang ada kitab tengok muka surat 28 sin soal apa erti qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita dah bincang dah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tinggal lagi 16. Tinggal lagi 16. 4 dah. Baik. Hari ini kita masuk qiyamuhu ta'ala binafsih. Sin soal apa erti qiyamuhu ta'ala binafsih? Jim jawab ertinya erti qiyamuhu ta'ala binafsih. Ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Di sini musannif kita dah letak makna siap-siap. Ertinya tu bukan sekadar terjemah, bahkan dia memaknai siap-siap. Kalau ikut terjemah, qiyamuhu ta'ala binafsih, sebagaimana dalam kitab-kitab yang lain, dia kata berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Jadi situ ni musannif kita ni dia letak makna ada. Dia tak kata berdiri. Sebab apa? Sebab nak terus memahamkan kita. Kena dengan bahasa kita bila sebut kata berdiri, kita faham berdiri ni, berdiri yang lawannya duduk tu. Duduk berdiri, duduk berdiri itu. Tapi di sini dikendaki bukan duduk berdiri ni, bukan berdiri yang jenis berdiri duduk ni. Berdiri di sini maksudnya apa tu? Ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Kalau tak silap dalam Baqarah sebut dengan sendiri diri. Sendiri diri dia kata lagu tu. Artinya erti qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud ada Allah Ta'ala dengan sendirinya? Tak perlu Tuhan yang lain menjadikan dia. Sebab apa? Sebab dia bukan jenis kena jadi. Dia pula bukan jenis ada permulaan. Dia memang ada dah. Tak ada permulaan, tak ada starting. Dan makna adanya Allah Ta'ala dengan sendiri itu
dua makna. Bila sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Bila sebut kata Allah Ta'ala ada dengan sendiri, ada dua makna. Makna yang pertama, bahawa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan apa tu? Apa tu ikhwan? Setengah guru sebut bertangkup, setengah guru sebut bertenggak. Kalik kita dengar bertenggak. Bahawa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan bertenggak pada sesuatu, ataupun tiada dengan bertangkup pada sesuatu. Maknanya apa? Tenggak ke bertangkup ke maknanya apa? Banyak baca tenggak lah. Apa maksudnya? Maksudnya menumpang. Bertumpang ataupun menumpang. Bertenggak ni atau bertangkuk ni maksudnya menumpang. Tuan-tuan boleh tulislah noh, insya-Allah. Bahawa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan bertenggak, bertangkup, yakni bertumpang pada suatu. Tuhan ni bukan jenis menumpang macam kita ni. Kita ni ada sebab kita menumpang Allah. Dengan sebab Allah Ta'ala yang adakan kita. Tuhan tak. Seperti bertenggak, bertangkup, arat-arat pada jirim-jirim. No, putih ni tak boleh nak duduk asing. Dia kena tumpang dekat baju. Masin tak boleh nak berpisah dengan garam. Manis tak boleh nak berpisah dengan gula. Gula tu jisim, gula tu jirim. Manis tu arat. Tuhan bukan macam tu. Ni makna yang pertama lah. Mana ada Allah Ta'ala dengan sendiri dengan maksud Tuhan tak bertumpang apa-apa pun. Tak bertengkak, tak bertanggup, tak bertenggak, tak bertangkup apa-apa pun. Seperti mana arak-arak duk tumpang pada jirim. Manis tu tumpang gula. Hijau duk tumpang kat biji cabai dan sebagainya. Mana bukan seperti kita lah. Kita ni jadi jirim arak. Kan? Jirim arak kita ni. Habis. Dan maknanya makna qiyamuhu ta'ala binafsihi yang kedua. Apa dia? Bukanlah adanya Allah Ta'ala itu dengan sebab kena jadi. Ni makna kedua. Kalau makna yang pertama tadi, ada Allah Ta'ala dengan sendiri, maksudnya Tuhan tak bertenggak, tak bertangkup, tak menumpang yang lain. Seperti mana putih tumpang dekat baju. Hijau tumpang pada biji cabai, buah cabai. Manis tumpang pada gula. Tuhan bukan macam tu. Sebab apa? Tuhan bukan jirim, bukan arat. Yang kedua, Tuhan ada bukan sebab kena jadi. Dan mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak boleh terima benda ni. Apa dia? Lawannya. Lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa dia? Lawan dia? Iaitu lawan tu, adanya Allah dengan yang lain. Allah Ta'ala tu ada dengan faktor yang lain, dengan sebab yang lain. Dengan makna bahawa bertenggak, bertangkup, bertumpang dan lekat ia Allah pada yang lain daripada dirinya. Seperti bertenggak, bertangkup, melekat, bertumpang dan lekat putih pada umpama kapas. Seperti mana putih tumpang kat kapas. Tuhan bukan macam tu. Sebab apa Tuhan bukan macam tu? Sebab dia bukan jirim arat. Putih ni arat, kapas tu jirim. Tuhan bukan jirim arat. Jadi dia bukan macam tu lah. Dan sejuk pada air. Ini sejuk tumpang pada air. Bertenggak pada air. Dan adanya Allah Ta'ala itu kena jadi. Dan adanya. Ni atah pada. Atah pada. Lawannya itu. Atau pada bahawa bertenggak dan lekat tadi. Kan ada dua makna. Yang pertama, Tuhan tak bertenggak, tak bertangkup, tak lekat pada yang lain. Seperti mana putih tumpang dekat kapas. Sejuk tumpang pada air. Dan satu lagi, Tuhan bukan kena jadi. Itu lah. Kita nak pegang apa? Kita nak i'tiqad Allah Ta'ala ni qiyamuhu binafsih. Dia berdiri dengan sendiri.
Bukan maksud berdiri duduk ni. Maksudnya ada Allah Ta'ala dengan sendiri. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri ni dengan dua makna. Yang pertama, dia tidak menumpang yang lain. Macam kita ni, kita menumpang. Kan makhluk semua menumpang. Ambil lah apa pun. Ambil ni. Pun. Hitam. Warnanya hitam. Tumpang dekat jirim. Arak tu, hitam tu arak. Tumpang dekat jirim. Phone tu jirim. Semua benda. Tuhan bukan macam tu. Itu satu. Yang kedua pula, Tuhan ada bukan sebab kena jadi. Itu kedua. Habis. Sin soal, apa dalil adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya? Jin jawab, dalilnya, buktinya ada Allah Ta'ala dengan sendiri tu apa dia? Jika adanya Allah Ta'ala dengan yang lain, jikalau Allah Ta'ala ni ada dengan faktor yang lain, dengan asbab yang lain, atau bersangkut dengan yang lain, bukan sendiri-sendiri, bahkan apa yang jadi? Berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat. Kalaulah Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ni, dia ni bukanlah jenis ada dengan sendiri, berdiri dengan sendiri, maka dia ni memerlukan zat yang lain. Dia perlukan entiti yang lain. Yang pertama untuk menumpang kat zat tu, yang kedua untuk zat tu mengadakan dia. Kalau Allah Ta'ala ni bukan jenis ada dengan sendirilah. Macam kita ni memang diadakan oleh Allah. Jadi kita dah akur dah. Tapi kalau Tuhan ni dia tak dijadikan oleh siapa-siapa. Dia ni berdiri dengan sendiri, ada dengan sendiri. Tapi kalau kita nak kata Tuhan ni ada dengan sebab yang lain, dia bukan ada dengan sendiri, maknanya yang pertama, Tuhan ni dia kena tumpang dekat yang lain. Satu. Yang kedua, yang lain tu ada yang menjadikan dia. No? Apa jadi kalau jadi macam tu? Nescaya ada ia Allah tu sifat dan ketiadaan Ta'ala sifat. Dia kata sini, jika adanya Allah Ta'ala dengan yang lain, Allah Ta'ala ni dia ada dengan sendiri. Apa bukti? Buktinya, kalaulah Allah Ta'ala ni ada dengan yang lain, bahkan berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat. Yalah, dah engkau kata Allah Ta'ala ni ada dengan yang lain, dia memerlukan yang lain lah, zat yang lain. Sama dia kena menumpang kat zat tu, ataupun perkara yang lain tu yang menjadikan dia. Okay, nah? Kalau Allah Ta'ala ni menumpang kepada zat yang lain, nescaya ada ia Allah tu sifat. Yalah, jenis menumpang-numpang ni sifat je. Sedangkan Tuhan bukan sifat. No? Kalau Allah Ta'ala ni memerlukan zat yang lain, itu bererti Allah Ta'ala ni sifat. Sebab sifat ni dia kena tumpang. Dan ketiadaan Ta'ala sifat. Ketiadaannya Allah Ta'ala tu sifat. Dan ketiadaannya Allah Ta'ala sifat itu mustahil. Hai. Mana ni? Okey. Ada dobik. Dobik tu ada, tak nampak. Baik. Untuk jaga bagi elok tu. Ni ada dua kaedah lah. La ala sawak. Kita kata. Tanpa perkataan sifat tu. Dia buat la ala sawak. La ala sawak zat. Bukan sifat. La ala sawak zat. No? Tapi dia kata juga. Atau boleh juga. Betulkan perkataan ketiadaan tu kepada ada. Sini dia kata apa? Dan ketiadaannya Ta'ala sifat kan?
Dia kata la ala sawa, yang betulnya dan ketiadaannya ta'ala zat. Ketiadaannya ta'ala zat. Tapi kalau ikut pada konteks ayat ni, nak buh sifat pun lagi tepat. Cuma perkataan ketiadaan tu kena tukar. Jadi ada. Dan adanya Allah Ta'ala tu sifat, itu mustahil. Ni ada kena betul sikit lah ni. Tuan-tuan yang duduk di rumah ni kena betul tu. Muka surat 29 baris kedua tu. Baris kedua tu ta'ala sifat. Dan ketiadaannya ta'ala sifat. Sifat tu la ala sawa. Guru kata sifat tu ganti dengan zat. Perkataan sifat tu ganti dengan zat. Ataupun satu lagi cara, yang baris atas tu, ketiadaan tu yang kita ganti. Kalau kita tak mau tukar perkataan sifat, kita tukar perkataan ketiadaan. Daripada ketiadaan ganti kepada ada. Tapi yang tepatnya apa? Yang tepatnya kita tak payah tukar sifat. Yang tepatnya kita tukar ketiadaan tu kepada ada. Boleh juga, dua-dua pun boleh. Nak tukar sifat kepada zat pun boleh. Tapi yang lebih tepatnya, sebab apa? Sebab kita nak bincang bab sifat ni. Cuba kita baca ayat dia. Bahkan berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat. Nescaya ada ia Allah sifat. Dan nampak? Dan kalau kita tukar, dan adanya Ta'ala itu sifat, ataupun adanya Ta'ala sifat itu mustahil. Kenalah dengan sebelum tu kita nescaya ada ia sifat. Dan adanya Allah Ta'ala itu sifat itu mustahil. Kenapa? Kerana jika ada ia sifat, tu baru betul. Jadi ketiadaan tu kita gantikan dengan perkataan ada. Bukan ketiadaan, tapi adanya. Tu nah. Ni kalau tak mengaji ni. Kalau kita tak guru, tak semak dengan guru ni, kita apa terbelekok ni. Kemana ketiadaannya Allah Ta'ala tu sifat. Ketiadaannya Allah Ta'ala itu sifat tu mustahil. Mana boleh? Ketiadaan Allah Ta'ala itu zat, tu baru mustahil. Habis. Jadi kita ganti ketiadaan tu kepada ada. Habis. Ambil. Dalilnya jika adanya Allah Ta'ala dengan yang lain, bahkan berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat. Nescaya ada ia sifat. Kalau Allah Ta'ala ni passion berhajat kepada zat, dia memerlukan entiti yang lain, tentulah Allah Ta'ala ni sifat. Sebab sifat ni memang sifat dia, memang dia punya karenah dia kena menumpang dekat zat. Jadi kalau Tuhan ni jenis dia berharap kena menumpang kat lain, mana dia adalah sifat. Dan adanya Allah Ta'ala itu sifat mustahil. Kalau kau kata Allah Ta'ala itu sifat mustahil, kau tak boleh terima. Kenapa? Kerana jika ada ia Allah itu sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang. Maknanya yang lagi akan datang kita bincang. Kalau Tuhan ni sifat, kita dah kata, faham tak? Allah Ta'ala ni, dia ni ada dengan sendiri. Dia tak perlu tumpang kepada entiti yang lain, dan dia tak perlu entiti yang lain mengadakan dia. Okey, baik. Apa dalil? Dalilnya fardu takdir lah, seandainya. Fardu takdir ni makna kita bagi dalil seandainya. Kita dah kata, aku seorang yang kaya. Apa bukti? Buktinya kalau aku miskin. Kita tak kata, kalau aku kaya. Bukan, kalau memang aku kaya dah. Nak kalau apa lagi? Memang aku kaya. Apa bukti? Baru kita pergi pada miskin. Kalau aku miskin, macam mana aku nak beli rumah? Macam mana aku nak beli kereta? Sebab aku kaya lah. Tu aku boleh beli semua tu. Kalau aku miskin, macam mana aku nak beli? Tu dipanggil kalau. Sama lah Allah Ta'ala ni qiyamuhu binafsih. Tuhan ni ada dengan sendiri. Apa bukti? Buktinya kalaulah Tuhan ni tak ada dengan sendiri, dengan maksud kata dia perlu bertumpang kepada entiti yang lain, zat yang lain, ataupun dia perlukan entiti yang lain, zat yang lain menjadikan dia. Okey. Apa yang akan jadi? Yang pertama sekali, kalau Tuhan ni dia perlukan zat yang lain, itu berarti Tuhan adalah sifat. Itu artinya Tuhan adalah sifat. Tuhan adalah sifat. Sebab apa? Sebab sifatlah yang jenis tumpang. Putih, dia kena tumpang dekat baju. Manis, kena tumpang dekat gula. Dia tidak boleh duduk dengan sendiri. Zat je boleh yang duduk dengan sendiri. Okey. Dan kalau Allah Ta'ala ni sifat, apa jadi? Mustahil. Akal tak boleh terima. Sebab apa?
Kerana jika ada ia sifat, kalau Allah Ta'ala itu sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani. Tuhan tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat nak tumpang sifat mana boleh? Tuhan tu zat. Dia bukan sifat. Kalau Tuhan tu sifat, macam mana sifat ma'ani nak duduk dekat Allah? Apa sifat ma'ani? Qudrah, iradah, berkehendak, berkuasa, kan? Pengetahuan, melihat, pendengar, berkata, dan sebagainya tu, 7 tu. Semua sifat 7 ma'ani ni ada pada zat Allah. Bukan ada pada sifat Allah. Ingat ada beza zat dengan sifat. Tak apa, dengar dulu berkali-kali, lama-lama faham lah insya-Allah. Yang dah faham lah, alhamdulillah. Habis. Akan datang kita akan bahas kenapa sifat ma'ani. Dan iaitu mana? Iaitu yang kata Allah Ta'ala ni sifat. Dia kalau ada sifat, macam mana sifat ma'ani nak tumpang dekat dia? Sebab dia pun sifat. Kalau dia zat tak apalah. Batil. Tu. Batil. Apa beza batil dengan batal? Nak baca batil kan baca batal? Batil ke batal? Bukan. Okey. Ada setengah guru dia sebut, bila baca kitab fiqh, ba alif ta lam dibacakan dengan batal. Baca kitab fiqh. Apabila dibacakan kitab tauhid, ba alif ta lam dibacakan dengan batil. Tiba dengan perbahasan. Jadi akidah yang batil, akidah yang tak betul. Itu juga batil, bukan akidah yang batal. Pun boleh juga nak baca batal pun tak salah. Cuma keghaliban kebiasaan. Bila baca kitab fiqh disebut dengan batal. Sah batal, fiqh lah. Bila baca kitab tauhid disebut dengan batil, betul dengan tak betul. Tak? Penting juga seni bacaan kitab ni pun. Kita kalau tak guru takut nak baca kitab. Dan iaitu yang dikatakan Allah Ta'ala ni sifat, dia ni pula sifat, dia kena tumpang dekat zat, kan? Lepas tu sifat ma'ani tak boleh tumpang dekat dia sebab apa? Sebab dia zat, sebab dia sifat. Batil, tak betul. Kenapa? Kerana menunjuk beberapa dalil, beberapa bukti dah ada atas bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani. Allah Ta'ala itu kita dah sebut dah. Dia bersifat dengan sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Perkuasa antaranya. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani, yakni dia tidak berkuasa ataupun dia tidak memiliki sifat perkuasa, macam mana dia nak buat alam ni? Sedangkan alam ni dah ada dah. Tentulah dia memiliki sifat perkuasa. Dan sifat perkuasa ni mana boleh tumpang dekat sifat? Dia kena tumpang dekat zat. Mana zat? Zat Allah tu lah. Ini menunjukkan Allah Ta'ala bukannya sifat, tetapi dia adalah zat. Dah dalil bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah. Dan jika adanya Allah Ta'ala kena jadi, nescaya adalah Allah Ta'ala itu baharu. Kan kita sebut dua makna tadi. Yang pertama dia tumpang dekat zat, yang kedua dia kena jadi. Kalau Allah Ta'ala ni jenis kena jadi, bermakna Allah Ta'ala ni baharu. Ni yang kedua pula ni. Yang kedua. Sifat lain semua bahas satu jalan, dan ni dia bahas dua jalan. Itu yang kita jadi terpelengok sikit tu, tapi tak apalah, baca lama-lama faham lah. Okey nah. Yang pertama dah selesai dah. Tuhan bukan sifat, Tuhan adalah zat dan dia tidak memerlukan zat yang lain. Satu. Sekarang ni nak cerita pula, Tuhan tidak perlukan entiti yang lain, zat yang lain untuk menjadikan dia. Sebab kalau dia perlukan yang lain untuk menjadikan dia, nescaya adalah Allah Ta'ala itu baharu. Dan iaitu baharu tu mustahil, akal tak boleh terima. Kalau kata Allah Ta'ala itu baharu, akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana telah terdahulu wajib qidamnya. Telah terdahulu. Mana sebelum ni kita dah bincang dah. Wajib qidamnya Ta'ala. Wajib qidamnya Ta'ala. Allah Ta'ala ni wajib sedia kala. Wajib tak ada mula. Betul tak ada mula? Betul lah. Dah bincangkan kemarin kan? Kita dah bincang dah kemarin. Kalau Tuhan ni ada mula, ada starting, ada tarikh permulaan, Tuhan tak dapat lari daripada dua keadaan. Daur dan tasasul.
Apa maksud daur? Berkeliling. Nah, ataupun paling kurang dua. Aku buat hang, hang buat aku. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan A. Lagu mana Tuhan A nak buat Tuhan B, sedangkan Tuhan B tak buat Tuhan A lagi. Tuhan A pun, Tuhan B pun macam mana nak buat Tuhan A, sedangkan Tuhan A tak menjadikan Tuhan B lagi. Sudah. Kaedah tu kita tak boleh terima. Pasal apa? Tak betul. Ataupun satu lagi kaedah, mungkin Tuhan ni adanya dia dengan asbab, dimulakan dia dengan asbab adanya tasasul, berhubung. No? Berhubung. Tuhan 10 dibuat oleh Tuhan 9. Tuhan 9 dibuat oleh Tuhan 8. Kita cari kat atas, cari siapa buat sahabat. No? Bukan cari ke bawah, cari kat atas. Bila kita mengundur ke belakang, dia akan berkurang. Kurang. Kalau macam keturunan kita lah, semakin bawah semakin ramai. Cucu makin ramai. Ramai lagi. Ramai kembar-kembar. Tapi kalau kita naik ke atas, nak cari usul, siapa? Keturunan siapa? Dia makin lama makin berkurang. Dan benda yang makin berkurang, dia akan menerima habis. Akhirnya habis juga. Bila habis, tak betul lah kaedah tasasus. Sebab tasasus dia takkan boleh habis. Mana boleh tak habis? Kan? Jadi kedua-dua kaedah daur kita tak terima, tasasus pun kita tak terima. Mana Tuhan ni tidak ada siapa yang memulakan dia. Sama lah di sini dia kata apa? Tuhan bukan baharu. Kalau Tuhan baharu, maka kita dah tolak dah qidam. Sedangkan dulu kita dah akur. Qidam adalah sifat wajib bagi Allah. Sebab tu kita kata bila ngaji tauhid ni, dalil yang diguna pakai semua ada hubung kait. Ni kait dengan qidam juga ni. Habis. Maka sebab itulah masa mula-mula mengaji dulu ni, tang wujud qidam baqa' tu jaga bagi elok. Faham yang tu, lepas tu insya-Allah. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan kita akan guna dalil yang tu. Habis. Maka sabitlah, confirmlah, tetaplah adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dengan sendirinya atau sendiri dirinya. Tak perlukan zat yang lain. Satu. Yang kedua, tak perlukan yang lain jadikan dia. Dua. Dan apabila sabit, confirm adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya, mustahillah adanya Allah Ta'ala dengan yang lain. Akan tak boleh terimalah kalau engkau kata Allah Ta'ala ni ada dengan yang lain. Dengan yang lain yang mana? Sama ada dia perlu menumpang kepada entiti yang lain ataupun dia perlukan entiti yang lain yang menjadikan dia. Habis. Si soal apa erti wahdaniyah? Jin jawab erti wahdaniyah esa. Ada setengah baca asa, ada setengah baca esa, ada setengah baca esa Allah Ta'ala. Apa maksud esa? Tunggal Allah Ta'ala. Pada zatnya, pada dirinya. Tunggal Allah Ta'ala pada dirinya. Pada sifatnya dan pada perbuatannya. Perbuatan Allah Ta'ala tunggal. Tak ada yang lain menyamai perbuatannya. Sifat Allah Ta'ala tunggal. Tak ada sifat yang lain yang menyamai dia. Zat Allah Ta'ala tunggal. Tidak ada zat yang lain. Selain daripada Allah Ta'ala yang bersifat, yang merupakan Tuhan. Dan makna esa Allah Ta'ala pada zat itu dua makna. Dua makna juga. Dan makna esa Allah Ta'ala pada zat itu dua makna. Kita akan bahas pada zat, pada sifat, pada af'al ataupun perbuatan. Dua makna. Tengah buat satu je. Okey, pada zat dulu. Dua makna. Apa dia? Bahawasanya. Dan dua makna. Yang pertama, apa dia? Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya Allah Ta'ala yang bersusun daripada dua juzuk zat atau lebih. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya. Ini bukanlah zatnya. Tiadalah zat Allah Ta'ala tu yang bersusun. Apa maksud bersusun? Berkapuh, bercantum. No? Daripada dua juzuk, daripada dua elemen. Zat ataupun lebih. Macam kita ni lah. Kita ni, zat kita ni berkapuh, bersusun, bercantum daripada beberapa elemen. Ada elemen tulang, ada daging, ada darah, ada isi, ada air, ada urat, macam-macam lah. Cantum, pap, jadilah kita. Itu kita. Ataupun paling-paling kurang pun dua elemen saja. Tuhan tidak. Tuhan bukan begitu.
Bukan cantuman macam tu. Tak. Betul lagu mana? Tak ada lagu, tak tahu. Okay, baik. Dan makna yang kedua. Makna yang kedua, asal pada zat ni apa dia? Bahawasanya Allah Ta'ala tu tiada ada Tuhan lain daripadanya Allah Ta'ala. Dirinya bukan jenis bercantum daripada beberapa elemen seperti mana kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada diri yang lain yang juga berpangkat dengan pangkat yang sama, iaitu sebagai Tuhan. Tak. Dirinya pun dah tak bercantum dah. Dah orang kata apa, dah asa dah. Dah asa. Dia bukan terdiri daripada beberapa elemen, dah asa. Dan dia juga asa dari sudut tidak ada entiti yang lain yang berpangkat sama macam dia. Ini pangkat ketuhanan lah. Habis. Dan makna asa pada sifatnya Allah Ta'ala. Dua makna juga. Dah asa pada zat dah selesai. Sekarang kita masuk asa pada sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Ada dua makna juga. Makna yang pertama, bahawasanya tiada berbilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya Ta'ala. Yang ada hanya satu qudrah dan satu iradah. Demikianlah segala sifat. Dia kata, sifat Allah Ta'ala ni esa. Tak ada yang lain yang menyamai Allah. Tunggal. Lagu mana? Bahawasanya tiada berbilang satu-satu bagi satu-satu bagai daripada segala bagai. Satu-satu bagai daripada segala bagai. Satu-satu bagai daripada segala bagai. Sifat-sifatnya Ta'ala. Yang ada hanya satu qudrah dan satu iradah. Demikianlah sifat. Ini sifat yang lain. Gimana? Allah Ta'ala ni, dia menjadikan alam ni dengan satu sifat qudrah. Satu sifat qudrah tu je. Berbeza dengan kita. Dia kena buat perbandingan dengan kita baru kita nampak. Kita ni, qudrah yang ada pada kita ni berbagai-bagai. Tuhan satu qudrah tu lah dia jadikan alam. Dia buat apa pun dengan satu qudrah tu. Macam kita ni berbagai-bagai. Bagai ke mana kawan? Qudrah tangan lain. Bila kita nak makan, kita gunakan qudrah tangan untuk makan. Sakli bila dia nak petik suih, dia gunakan qudrah tangan. Bila nak jalan, pakai tangan. Tak pakai qudrah tangan dah. Pakai qudrah mana pula? Kaki pula. Buat tak pakai qudrah yang sama? Tak boleh. Berbagai-bagai. Nak pusing kepala, pakai qudrah kaki. Dah, qudrah tengkok lah. Tak sama. Qudrah ni berbagai-bagai kita ni. Ada apa Allah Ta'ala dengan satu qudrah hak tu lah dia menjadikan alam dan sebagainya. Hak tu dia cerita yang tu lah. Dan makna yang kedua, bahawasanya tiada ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala satu sifat jua pun yang menyerupai akan satu sifat daripada sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nampak dia kata? Dari sudut sifat ni, esanya lagu mana? Bila kita kata esa Allah Ta'ala ni pada tiga. Zat. Okay, zat kita dah bincang habis dah. Yang kedua sifat. Yang ketiga perbuatan. Zat dah. Okay. Sifat apa pula? Yang pertama, sifat Allah Ta'ala esa. Qudrahnya esa. Dia buat apa-apa dengan sifat qudrah yang tu bukan macam kita. Ambil barang tangan lain. Jalan pergi kedai barang, kaki lain. Qudrah lain. Qudrah kaki. Ni Tapi, satu-satu. Yang kedua, tidak ada sifat yang lain yang menyamai Allah Ta'ala. Sifat pelihat kita. Orang kata sama. Kita ada sifat pelihat, Tuhan pun ada sifat pelihat. Sifat pelihat kita. Yang pertama, sifat pelihat kita ni dengan izin Allah Ta'ala. Tuhan tak izin tak nampak. Selik pun tak nampak. Satu. Sifat pelihat kita ni boleh nampak apa? Sekadar kita nampak lah. Jangan kata jauh sangat.
Bawah meja ni tak nampak dah ada apa. Padahal bukan jauh mana bawah meja ni. Jangan kata bawah meja. Belakang kepala pun tak nampak dah. Nampak tak? Tapi kita kata macam mana? Sama kita ni, basar kita sama dengan basar Allah. Sama tak? Tu dia nak cerita tu. Habis. Dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan. Okey. Zat dah habis, sifat dah habis, sekarang perbuatan pula. Apa dia? Bahawasanya tiada satu zat yang menyengutui akan Allah Ta'ala. Ini dimasukkan asa Allah Ta'ala pada perbuatan ni. Bahawasanya tiada satu zat yang menyengutui akan Allah Ta'ala dan memberi bekas pada menjadi dan mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan dia. Apa saja yang berlaku atas alam ni, semuanya perbuatan Allah. Kullu syai'in, tiap-tiap satu tu, Allah. No? Minallah, daripada Allah Ta'ala. Semuanya daripada Allah. Tak boleh kita kata, hang mati ni sebab kena, sebab aksiden. Tak. Allah Ta'ala yang bagi dia mati. Asbabnya aksiden. Tak? Ini katakan perbuatan. Kita tak boleh kata, ada perbuatan yang lain yang juga memberi bekas. Aku kaya sebab ada perbuatan yang lain daripada Allah. Bukan dengan izin Allah. Tak boleh. Semuanya dengan perbuatan Allah Ta'ala. Contohnya, no? Maka tiada yang menjadi dan membuatkan apa perbuatan melainkan Allah Ta'ala jua. Habis. Mustahil. Ini akad tak terima. Apa dia? Lawannya lawan wahdaniyah, iaitu tiada asa Allah Ta'ala pada segala yang tersebut. Allah Ta'ala ni tak tunggal pada segala yang tersebut. Mana? Dari sudut zatnya pun tak tunggal, sifatnya pun tak tunggal, kan? Ada juga pada entiti yang lain sifat Allah Ta'ala ni, dan juga af'al Allah Ta'ala juga tak tunggal. Allah Ta'ala buat satu benda tu, kan? Apa yang berlaku ni, kita kata bukan Allah Ta'ala semata-mata. Ada sebab yang lain, sebab kita yang masak. Hangit gulai ni sebab kita masak, bukan sebab Tuhan. Tak. Hakikatnya Tuhanlah yang buat segala-galanya. Tidak ada perbuatan yang lain yang sama taraf dengan Allah Ta'ala. Habis. Sin soal. Apa dalil asa Allah Ta'ala itu? Jim jawab. Dalilnya, jika berbilang-bilang Tuhan pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan. Kalau Tuhan ni dia tak tunggal, dia berbilang-bilang, mana ada banyak Tuhan pada zatnya. Zat Tuhan pun banyak. Tu zat Tuhan ni zat Tuhan ni zat Tuhan ni pula. Banyaklah. Ada banyak zat. Dan pada sifat pun, dekat Tuhan pada sifat, kat kita pada sifat, contohnya. Dan pada perbuatan. Perbuatan juga tak asa. Tak asa dengan maksud kata, apa yang berlaku tu memang daripada Allah. Hujan ke, banjir ke apa pun. Tapi, kita tak kata daripada Allah, kita kata asbab kita juga. Tak betul. Dalil jika berbilang-bilang Tuhan pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan. Nescaya adalah sifat, adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Kita kena ingat konsep Tuhan dengan konsep kita tak sama. Macam hari ni kita ada gangguan audio sikit. Sebab di madrasah kita ada gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lantai batu di bahagian pejabat sebelah dengan musollah. Jadi bila kita tanda kata kita kuat, bila kita ramai, hari ni gotong royong kan ramai. Benda berat pun kita boleh angkat. Ramai-ramai ni. Tapi kita ni bila ramai itu menunjukkan kuat. Bila tak ramai menjadi lemah. Adapun Tuhan, konsep Tuhan, kalau ramai Tuhan tu tanda kata lemah. Kalau tunggal tu tanda kata kuat. Sebab apa? Dia Tuhan. Dia merajai segala-galanya. Tapi kalau ramai nak kena kongsi kuasa, tak kuat. Itu tak sama dengan konsep ramai kita dengan ramai Tuhan. Jadi dia kata sini, kalau Tuhan tu berbilang-bilang, mana tak asa, tak tunggal pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu Tuhan, nescaya tiada didapatkan alam ini. Kalau mereka lemah, tak bolehlah mereka nak buat alam ni. Pasal tu kadang-kadang kita kata apa? Tak apa, kita baca dulu. Kalau Tuhan tu lemah, tak boleh nak buat alam ni. Dan iaitu tak boleh nak buat alam ni tu,
mustahil. Kenapa? Kerana alam ni sudah ada. Boleh nampak dengan mata kepala kita. Dah ada dah alam ni. Bila dah ada alam ni, menunjukkan Allah Ta'ala ni tidak lemah. Bila tidak lemah ni, memberi faham kata, bukanlah ramai Tuhan. Tunggal, dialah yang mengatur segala-galanya. Tuhan A nak buat B, Tuhan B tak mau buat B. Sudah. Bila nak ada, ni bagi ada, ni bagi tak ada. Ni bagi ada, ni bagi tak ada. Tapi padahal alam kita cantik aturannya. Maknanya menunjukkan hanya tunggal Tuhan kita yang mengurus takbir alam ini. Jangan tanya pula sama dengan pertanyaan kita. Tuhan mampu ke? Soalan tanya kat kita boleh lah. Tanya kat Tuhan tak kena. Habis. Maka sabitlah wahdaniyahnya. Confirmlah wahdaniyahnya. No? Dan apabila sabit, apabila confirm wahdaniyahnya, mustahillah berbilang-bilangnya. Kalau Tuhan ni tunggal, maka tertolaklah berbilang-bilang. Lagi ikhwan. Jadi kau no. Pasal kita ada ini dia jadi audio ni terganggu tak apa sedap sikit. Kas sikit lagi. Tak boleh. No. Kita esoklah insya-Allah. Sambung esok pula. Pelajaran yang ke-14. Pelajaran yang ke-14 insya-Allah kita sambung esok no. Ada soalan tak? Lagipun tajuk ni dia payah sikit. Betul? Boleh tak kata bila akal tak boleh terima iaitu mustahil akan. Maknanya macam kita fikir tadi lah. Dia tanya boleh tak kita kata bila akal tak boleh terima, itulah hakikat sebenar. Yalah. Contohnya bila kita kata Allah Ta'ala ni ada sifat berkuasa, yakni berkuasa. Tuhan itu berkuasa. Jadi apa buktinya? Kita pun kata, buktinya cuba engkau fikir. Kalau Tuhan tu lemah, kan? Tuhan tu lemah, tentu Tuhan tak boleh nak buat alam ni. Kan? Jadi, bila Tuhan tak boleh nak buat alam ni, menunjukkan alam ni tak ada lah. Tapi alam ni ada tak? Tanya. Dia pun tengok dengan mata kepala, ada. Bila kata alam ni ada, boleh tak kalau kita kata, kita terima tak? Akal kita terima tak kalau kita kata, mustahil alam ni ada? Alam ni mana ada? Akal kita kata tak boleh. Kita kata akal tak boleh terima. Pasal apa? Ni duk ada alam. Itulah hakikat sebenar. Hakikat sebenar yang menunjukkan Allah Ta'ala itu berkuasa. Sebab apa? Sebab alam ni duk ada. Tu tanya kata dia berkuasa sebab dengan sifat berkuasa dia mengadakan alam ini. Faham? InsyaAllah. Tanya kapal terbang itu bergerak dengan enjin. Tapi dengan izin Allah juga. Tetapi dengan izin Allah juga, seandainya Allah tak izinkan kapal terbang itu bergerak, baik, bergeraknya kapal terbang, bergeraknya kereta, bergeraknya apa semua, asbabnya enjin. Tapi hakikat yang menggerak segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. No? Hakikatnya apa saja yang berlaku, kulli syai'in indallah, kulli syai'in minallah, semuanya daripada Allah, semuanya di sisi Allah. Hakikatnya asbab sahaja. Kita yang cakap ni memang nampak macam kita bercakap, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan gerhang kita, menggerakkan lidah kita untuk kita bercakap. Kalau Tuhan tak bagi kita bercakap, boleh tak? Boleh. Tuhan tak bagi kapal terbang bergerak, boleh tak? Boleh. Berapa banyak kapal terbang yang jatuh? Berapa banyak kapal terbang yang tak boleh terbang? Lepas itulah kita ni tak tinggal baca doa bila naik kapal terbang. Kita dah usaha dah. Dengan kepakaran teknologi manusia, kebijaksanaan manusia yang Tuhan berikan, kita mampu terbang, tapi kita tetap tak tinggal berdoa. Sebab apa? Kita mohon Allah Ta'ala beri kita keselamatan. InsyaAllah. Wallahualam.
Habis insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu. Summa qala, pelajaran yang ke-14. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu faruddu an anda haitid wa sallallahu alaihi wa sallam.